ke-13 ini, bagi kita di Machang, kita merasakan wujud satu gelombang secara menyeluruh sokongan terhadap Barisan Nasional dan UMNO, khususnya terhadap beberapa pendekatan yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita merasakan gelombang ataupun bolehlah dikatakan sebagai arus kebangkitan rakyat. Kalau bercakap di dalam konteks macam ini, saya menganggap sesuatu yang agak luar biasa semenjak 22 tahun kebelakangan ini. Kalau kita menyifatkan bahawasanya pada tahun 2004 PRU yang ke-11 sudah ada kebangkitan sebenarnya. Seolah-olah rakyat sudah bersedia untuk menukar kerajaan Kelantan ini daripada PAS kepada Barisan Nasional. Tetapi gelombang pada kali ini agak berbeza. Yang mana rata-rata rakyat di bawah berani menyuarakan pandangan mereka bahawasanya pada kali ini tanpa segan silu, tanpa ada perasaan berselindung, mereka menyatakan bahawasanya hasrat mereka ingin melihat suatu perubahan yang akan berlaku di negeri Kelantan. Sudah tentu faktor pertama bagi saya yang jelas ialah soal kepimpinan di peringkat pusat. Apapun perkembangan pusat akan mempengaruhi suasana di bawah ini. Dan jelas perkembangan di peringkat nasional menyebelah kepada pihak kita. Rakyat rata-rata menerima dasar pendekatan cara bekerja yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kesungguhan kedua-dua pemimpin ini telah menyedarkan rakyat betapa mereka perlu mengikuti arus transformasi yang telah diperkenalkan. Dan saya berasa cukup yakin pada kali ini di atas rasa kesedaran rakyat rata-rata umumnya di semua golongan, sama ada golongan muda yang kali pertama mengundi, golongan pertengahan dan juga golongan dewasa atau golongan tua, sudah menunjukkan satu sikap yang cukup positif. Contohnya, bantuan rakyat satu Malaysia ataupun BRIM ini membawa satu impak yang cukup besar. Keperhatian pimpinan terhadap kesusahan rakyat jelas apabila rakyat buat pertama kali di dalam sejarah negara menerima bantuan secara langsung dalam bentuk tunai daripada kerajaan yang diagihkan baru-baru ini, yang diputuskan di dalam belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan 10 tahun lepas. Sekaligus menyangkal dakwaan pembangkang bahawasanya kerajaan tidak peka, kerajaan tidak prihatin terhadap masalah rakyat. Banyak sudah bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan dalam bentuk tunai, seperti bantuan awal persekolahan. Kita tak usah kira lah KUAM yang sudah lama diperkenalkan dan masih berterusan sampai hari ini dalam konteks Kelantan. Cara Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Musi, Badan Perhubungan UMNO Negeri mengurus wang ihsan dengan begitu baik sekali. Semua rakyat boleh merasa kesannya walaupun duit itu tidak terlalu besar. Tetapi yang pentingnya keikhlasan kita untuk membela rakyat di negeri Kelantan ini dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Itu yang penting kepada kita. Secara umumnya dapatlah saya katakan di sini bahawasanya tidak keterlaluan kalau saya katakan rakyat di Kelantan ini sebenarnya sudah bersedia bila-bila masa sahaja untuk, bukan saya bercakap soal memberi sokongan kepada Barisan Nasional ataupun UMNO, tetapi sudah bersedia untuk menukar kerajaan negeri Kelantan selepas
tempoh jangka masa yang terlalu panjang. 22 tahun ini bukan pendek. 22 tahun ini panjang. Panjang dari segi erti kata kegagalan sesebuah kerajaan di peringkat negeri untuk menunjukkan bahawasanya mereka adalah sebuah kerajaan yang datangnya daripada sebuah parti yang kononnya melaungkan pelbagai slogan yang meletakkan kononnya mendahulukan rakyat. Tetapi di dalam soal ini yang jelas kepada rakyatnya, siapa sebenarnya yang mendahulukan rakyat? Siapa? PAS, PKR ataupun UMNO? Kalau dulu mereka mengatakan, sebelum tahun 90 mereka mengatakan mereka boleh membela rakyat lantaran mereka tidak pernah membentuk kerajaan. Tetapi sekarang hari ini di Kelantan 22 tahun bukan pendek ini, masa yang lama 22 tahun ini. Untuk rakyat membuat penilaian. Masalah rakyat tetap menjadi suatu perkara lapuk yang tidak pernah pun diselesaikan. Dan bagi saya, barangkali tak ada kok cita-cita untuk menyelesaikan masalah rakyat. Hanya untuk semata-mata mendapatkan kuasa untuk habuan perut sendiri. Adalah. Kalaulah ada usaha untuk menyelesaikan masalah rakyat, tentulah beberapa perkara yang tertakluk di bawah kuasa kerajaan negeri, sekurang-kurangnya ada ikhtiar, ada perbincangan, ada kaedah, ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi berapa lama lagikah rakyat Kelantan perlu menunggu? Adakah untuk menjadikan 26 tahun, 30 tahun? Dan saya yakin tak kala itu Kelantan akan ketinggalan terlalu jauh. Bukan ketinggalan jauh, terlalu jauh berbanding dengan negeri lain. Dan rakyat Kelantan sekarang ini boleh melihat beberapa negeri yang telah dikuasai juga oleh pembangkang. Selangor, contoh, Kedah dan Pulau Pinang. Apakah yang mereka buat untuk rakyat? Apakah yang usaha-usaha yang mereka buat untuk melihat bahawasanya suatu pembaharuan yang lebih baik daripada yang pernah dibuat oleh Barisan Nasional sewaktu Barisan Nasional memerintah negeri-negeri tersebut? Malah keadaan bertambah celaru. Ketidaktentuan di dalam pentadbiran kerajaan negeri ini jelas mempamerkan kepada rakyat keseluruhan dan umumnya bahawasanya, dengan kata lain, bolehlah kita sifatkan pembangkang sebenarnya gagal daripada semua sudut dan aspek. Apatah lagi slogan yang selalu bertukar-tukar, daripada nak mewujudkan sebuah negara Islam kepada negara berkebajikan. Yang ini jelas, dia tidak boleh membutakan mata rakyat, tidak boleh mentulikan telinga rakyat. Negara kebajikan ini sebenarnya ialah negara yang dibentuk 54 tahun lebih yang lalu oleh Barisan Nasional yang dulunya Parti Perikatan, kemudian menjadi Barisan Nasional. Ini jelas kepada kita daripada semua sudut dan aspek. Rakyat tahu, rakyat boleh menilai. Rakyat tak boleh dibutakan mata, tak boleh dipekakkan telinga dalam hal ini. Dan juga kalau kita tengok di dalam sebuah negeri yang maju seperti negeri Selangor sendiri, jelas kepada kita kecelaruan di peringkat pimpinan negeri itu sendiri jelas wujud. Tidak boleh berselindung di dalam soal ini. Bagaimana nak membela rakyat, bagaimana nak memajukan negeri, bagaimana nak jadi pemerintah yang baik, kalau di kalangan kelompok kita sendiri pun kita sudah tidak ada persefahaman. Kalau dalaman sendiri tidak ada persefahaman, maka jelas kepada kita bahawasanya untuk menyelesaikan masalah rakyat sebenarnya jauh lagi daripada yang difikirkan oleh rakyat, yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat perlu sedar di dalam perkara-perkara begini. Dan bagi saya, kalau untuk pilihan raya umum yang ke-13 ini, rakyat Kelantan masih tidak membuat perubahan, menukar kerajaan, saya yakin dan percaya bahawasanya negeri Kelantan akan bukan saja tertinggal, tetapi berada di dalam keadaan kerugian yang amat besar hasil daripada arus pembangunan perdana, berbagai program pelan transformasi yang telah diutarakan oleh pucuk pimpinan. Maka kita akan ketinggalan dan akhirnya kita akan rugi. Amat sayang, Kelantan telah mewujudkan modal insan kelas pertama.
kita boleh tengok beberapa cerdik pandai, bukan beberapa, banyak dan ramai cerdik pandai yang memenuhi semua sektor. Semua ada. Nak cakap sektor mana yang orang Kelantan tak ada? Semua ada. Tak perlu disebut dan orang Kelantan sendiri pun tahu. Tetapi masalah mereka ini tidak dapat balik membantu untuk memajukan Kelantan. Kerana Kelantan kekurangan segala-gala. Kita tidak boleh menggunakan kebijaksanaan dan kepandaian serta kecerdikan mereka ini untuk bangunkan negeri tanah kelahiran mereka sendiri. Jadi kalau selagi Barisan Nasional tak memerintah Kelantan, maka bagi kita bukan rugi daripada satu sudut, rugi daripada dua sudut atau tiga sudut, tetapi kita akan rugi daripada keseluruhannya semua sekali. Secara totalnya kita akan rugi. Bagi kita, itulah jalan yang terbaik untuk pilihan raya umum yang ke-13 ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa untuk kawasan lain. Yang saya boleh berikhtiar dan saya boleh bekerja hanya untuk kawasan saya, 1 kursi Parlimen dan 3 kursi Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah kita akan ikhtiarkan hasil berkat doa dan sokongan seluruh rakyat, masyarakat di Machang ini. InsyaAllah kalaulah Machang ini menang, alangkah bertuahnya. Dahlah Machang ini berada di tengah-tengah negeri Kelantan pusat. Saya yakin saya berani berjumpa Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, untuk menyatakan kepada mereka bahawasanya Machang ini menang kerana ini, Datuk. Kerana beberapa perkara yang telah kita utarakan, yang telah menjadi harapan rakyat untuk membela rakyat, beberapa perkara dan garis panduan yang telah kita tetapkan untuk menarik hati rakyat bahawasanya rakyat perlu dibela. Maka berani kita bercakap dengan pucuk pimpinan nombor 1 ataupun nombor 2 bahawasanya pembelaan ini adalah untuk rakyat. Bagi kita memberi jaminan kepada rakyat, kita akan terus dapat memberi kepercayaan kepada pucuk pimpinan dan Barisan Nasional di dalam konteks macam ini. Dan kita sudah suarakan kepada rakyat bahawasanya bukan untuk kepentingan mana-mana parti, mana-mana individu. Saya atau pimpinan yang lain tak penting. Yang pentingnya sekarang perjuangan kita adalah untuk membela rakyat, itu yang pertama. Dan alhamdulillah, soal kepimpinan di peringkat dalaman parti sendiri termasuk komponen, nampaknya kesepakatan solidariti di kalangan kita menjurus dan boleh menjadi penyumbang kepada kemenangan. Di dalam setiap mesyuarat kita berbincang bagaimana untuk memantapkan lagi jentera parti, bukan sahaja di peringkat bahagian atau DUN, tetapi terus ke peringkat akar umbi. Kerana perpaduan ini adalah kunci yang utama. Kalau rakyat dah nak berubah tetapi kita bercakaran sesama sendiri, maka tidak mustahil kita akan kalah lagi. Tetapi kesedaran ini sudah ada di kalangan pimpinan semua peringkat bahawasanya perpaduan adalah menjadi intipati yang pertama ke arah kemenangan. Kalau nak menang, perpaduan dulu di kalangan kita. Kita mesti tunjukkan perpaduan di kalangan kita, baru rakyat akan melihat, oh mereka ini berpadu. Dan rakyat akan tidak akan teragak-agak untuk memberi sokongan. Dan yang penting sekali kena ingat, golongan pertengahan yang berada di atas pagar ini adalah golongan penentu, termasuk pengundi-pengundi kita yang berada di Lembah Kelang. Sekarang ini saya berharap pengundi di Lembah Kelang ada contoh. Kalau dulu mereka tidak ada contoh tau. Mereka tak ada perkara yang mereka nak lihat depan mata mereka. Sekarang ini mereka dapat melihat Selangor yang berada di hadapan mata mereka. Apa berlaku pada Selangor? Apa berlaku pada Hassan Ali dan beberapa ahli yang berhormat dan beberapa pimpinan di kalangan pembangkang yang menyuarakan rasa tidak puas hati, yang mana mereka menjelaskan bahawasanya pembangkang ini sebenarnya sudah tersasar jauh daripada matlamat mereka sebenarnya. Dengan kata lain, tembelang pembangkang ini sebenarnya sudah pecah. Kalau telur yang busuk itu sudah pecah, baunya tak boleh ditutup. Rakyat dan masyarakat sudah tengok sebenarnya. Maka pengundi luar mesti melihat bahawasanya kegagalan di Selangor sebenarnya. Sebenarnya apa yang dibangunkan di Selangor daripada dulu sampai sekarang pun sebenarnya yang dibuat di Kerajaan Barisan Nasional. Mereka ini sebenarnya hanya melakukan slogan. Daripada dulu lagi sampai sekarang hanya slogan. Slogan dan juga mereka ini hanya menjual janji. Sebenarnya tak keterlaluan lah kalau saya katakan pembangkang ini sebenarnya boleh diumpamakan sebagai saudagar mimpi yang menjual mimpi.
oh kita ni macam ni macam ni, sebenarnya benda ni tak pernah ada pun, tak pernah ada pun. Dan kita yakin kalau dalam negeri-negeri sendiri pun tak ada kesepakatan di kalangan pimpinan mereka, apatah lagi nak memerintah di peringkat pusat. Dan hari ini pun kita dapat lihat bahawa sebenarnya keraguan semua orang pun terhadap ketua pembangkang. Pendek kata, ketua pembangkang ini kalau pembangkang memerintah itulah calon Perdana Menteri. Tetapi credibility tak mau sebutlah di sini, semua sekali itu sebagaimana yang kita al-maklum sendiri, kita tahu takkan kita nak letak orang macam ini untuk menjadi Perdana Menteri. Dan di kalangan parti-parti mereka ini sebenarnya pun tidak bersahaluan. PAS sendiri pun kita tahu, selain daripada tak dapat melaksanakan dasar-dasar yang dijanjikan dari dulu sampai sekarang, bagaimana pemimpin-pemimpin mereka sebenarnya begitu rakus di dalam mencari harta kekayaan. Ini tak boleh bersindung lagi. Parti PKR sendiri wujudnya hanya kerana nak membela satu manusia. Bukan nak membela rakyat, sebenarnya membela satu manusia untuk meletakkan manusia tersebut jadi Perdana Menteri. Maka Pak Turut ini kalau dapatlah orang berkenaan itu jadi Perdana Menteri, akan dapat habuan masing-masing. Dan satu parti lagi ternyata parti perkauman, yang tujuannya ialah untuk memperkudakan lagi kedua-dua parti ini untuk bangsa mereka yang mereka nak letakkan sama keistimewaannya dengan bangsa Melayu. Ini tak mungkin berlaku. Kita menghormati kaum-kaum lain di dalam negara ini. Kita faham konsep kuasa. Kita faham bagaimana kita menuntut kemerdekaan secara kebersamaan ini. Kalau kita kisah silam, kisah Kesultanan Melaka, Puteri Gunung Ledang boleh meminta perkara yang bukan-bukan. Jambatan emas, jambatan perak, jambatan suasa, hati kuman, hati nyamuk, boleh minta. Tapi nak minta darah Raja Muhammad ini kita tak boleh. Ada benda yang kita boleh bagi, kita faham. Kehendak dan tuntutan zaman. Yang perlu kita juga peka kepada tuntutan mereka ini kita boleh bagi. Tetapi kita tak boleh menggadaikan maruah kita semata-mata kerana kita ingin mengekalkan kuasa. Tetapi ini sebenarnya yang telah dibuat oleh Pakatan Pembangkang. Mereka bukan soal maruah lagi, bukan soal prinsip. Semua ini mereka boleh gadaikan. Janji yang penting mereka dapat kuasa. Tetapi minta maaf, dalam UMNO ini tak boleh berlaku dan tidak akan berlaku. Kita beri jaminan, bukan sahaja tak berlaku, insya-Allah tidak akan berlaku dalam UMNO. Dalam masa yang sama saya mengulangi, kita menghormati prinsip setia kawan kita dalam Barisan Nasional, perkongsian kuasa semenjak seperti yang saya sebutkan tadi 54 tahun lebih kita merdeka, kita menghormati mereka. Tetapi ada garis panduannya, ada batasan-batasan yang mesti kita lihat. Dan kita berharap mereka ini juga menghormati kita. Itulah yang saya maksudkan di sini. Dan akhir kata, sekali saya menyeru kepada rakan-rakan sahabat mungkin yang mendengar, ingatlah, kita tak boleh kehilangan kuasa. Kita tak boleh, bukan jangan-jangan sekali kehilangan kuasa, kita memang tak boleh kehilangan kuasa. Kalau kita sayangkan keharmonian dalam negara ini, kita sayangkan hak-hak kita yang ada dalam negara ini, tak ada parti lain dah yang boleh bela kita. Bahkan menjaga keamanan tak ada parti lain yang boleh menjaga keamanan dalam negara ini selain daripada Barisan Nasional yang telah terbukti. Dan detik-detik sejarah hitam yang pernah berlaku yang kita lalui tidak sepatutnya berulang kembali. Itu sajalah. Terima kasih.